Oke ya, kita mulakan surah Al-Qasas. Suratul Qasas mulai daripada ayat 16. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala telah berkata ia, Rabbi wahai Tuhanku, ini sesungguhnya aku Zalamtu telah menzalimi aku nafsi akan diriku. Faghfirli, maka ampunkanlah oleh engkau bagiku. Maka ampunkanlah oleh engkau bagiku. Faghfara, maka telah mengampuni ia lahu baginya. Innahu sesungguhnya dia, wa dialah, Al-Ghafur maha pengampun, Ar-Rahim lagi maha penyayang. Baik, kita semak kembali. Dalam ayat 16 ini, kisahnya ialah Nabi Musa alaihissalam, yang mana Nabi Musa ini dalam belaan Fir'aun. Jadi tak pernah dia keluar. Setelah dia dewasa, umur 30 tahun, dia keluar. Dan dia pergi ke kota dalam keadaan orang-orang tak perasan. Jadi nampak pula ada orang bergaduh. Dua orang bergaduh. Mengikut cerita dalam Quran ini, ayat yang sebelumnya itu ayat 15, bahawa seorang ni daripada Bani Israel, seorang lagi daripada bangsa Kipti. Bangsa Kipti maknanya orang Fir'aun. Jadi bergaduh. Lalu bangsa daripada golongannya itu, daripada bangsa Bani Israel ni minta tolong kepada Musa. Lalu Musa pun tumbuklah bangsa Kipti ini mati. Itu yang Nabi Musa terasa sangat menyesal. Dia saja nak leraikan, tetapi tak sangka pula mati sekali tumbuk. Jadi Nabi Musa rasa bersalah, sangat bersalah. Jadi dia berdoa kepada Allah, qala telah berkata, ya Rabbi ini zalamtu nafsi, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku telah menzalimi akan diriku. Faghfirli, maka ampunkanlah oleh engkau bagiku. Faghfara lahu, maka telah mengampuni ia baginya. Mana Allah pun mengampuni kesalahan Nabi Musa alaihissalam yang tidak sengaja itu. Innahu wal ghafurur rahim, sesungguhnya dialah maha pengampun lagi maha penyayang. Sambung lagi ayat 17, qala telah berkata ia, Rabbi wahai Tuhanku, bima dengan sebab. Bima itu terjemah dengan sebab. An'amta telah memberi nikmat engkau. Alaya atasku. Falan, maka sekali-kali tidak akan. Aku jadi. Zahiran, penolong.
mujrimin, bagi orang-orang yang berdosa. Semak semula. Qala rabbi inni zalamtu nafs. Qala rabbi bima an'amta alayya. Telah berkata ya Musa, wahai Tuhanku, dengan sebab telah memberi nikmat engkau alayya atasku. Walan akuna, maka sekali-kali tidak akan aku jadi zahiran, penolong lil mujrimin, bagi orang-orang yang berdosa. Nikmat yang Allah telah memberikan keampunan kepada Musa dan memelihara Musa. Maka Nabi Musa berjanji tidak akan membantu atau menolong orang-orang yang berdosa. Sama lagi Fa'asbaha, maka jadilah ia. Asbaha ni adik-beradik kana amsa asbaha. Sebab itu kana sama dengan asbaha, makna jadi. Maka jadilah ia fil Madinah, di kota, khaifan, keadaan takut. Ya taraqqabu, ia mengintai-ngintai. Faiza, maka tiba-tiba. Iza ni kalau di tengah-tengah ayat kita jangan letakkan makna apabila. Kalau di awal ayat, apabila. Tapi kalau tengah ayat, tiba-tiba. Itu beza makna ya. Maka tiba-tiba, allazi, orang yang istansorohu, telah minta tolong ia kepadanya, bil amsi, semalam. Yastasrihuhu, ia berteriak minta tolong, kepadanya. Saya ulang, ia berteriak minta tolong kepadanya. Qala, telah berkata ia, lahu, kepadanya, Musa, oleh Musa, innaka, bahawasanya engkau, laghawiyun, sungguh yang sesat, mubin, yang nyata. Baik, saya masuk mula. Fasbaha fil Madinah, maka jadilah ia fil Madinah, di kota, khaifan, keadaan takut. Ya taraqqabu, ia mengintai-ngintai. Maknanya, sejak terjadi pembunuhan itu, Nabi Musa sentiasa dalam keadaan curiga, takut. Kalau ada orang bunuh dia atau tangkap dia, sentiasa menghantui ketakutan itu. Dan dia mengintai-ngintai ni maknanya berwaspada. Dia berwaspada, sentiasa berjaga-jaga, pandang-pandang kalau orang mengikuri dia. Jadi ketakutan, tak pernah bunuh orang. Tiba-tiba menumbuk tadi, mati orang tu. Terasa sangatlah. Sebab itu, membunuh ni jangan dimulakan. Ia akan menghantui kita. Pertama, takut atau akan jadi penyakit. Penyakit untuk membunuh.
Jadi, ceritanya lagi, Faizal ladzi stansarahu bil amsi. Maka tiba-tiba dalam dia berjalan tadi, tiba-tiba orang yang telah minta tolong ia kepadanya semalam, yastasrihuhu, ia berteriak kepadanya. Ya. Rupanya, orang yang ditolong, bangsa dia lah, mana Bani Israel itu yang ditolong, yang mati bangsa Kipti. Yang ditolong dia jumpa lagi. Rupanya bergaduh lagi. Ya. Yang ditolong tu dia jumpa, dia bergaduh lagi. Itu ceritanya. Jadi berteriak minta tolong kepada Musa lagi. Orang tu. Dia bergaduh lagi. Jadi Musa geram betul. Dia geram lah maknanya. Ya, rupanya orang yang ditolong ni, ya, bukan baik. Walaupun bangsa sendiri. Ya, tapi dia memang jahat orangnya. Jadi Nabi Musa kata, innaka laghawiyyun mubin. Nabi Musa tak nak tolong. Ya, dia kata, bahawasanya engkau sungguh yang sesat yang nyata. Engkau ni betul-betul sesat. Bahasa kita macam itulah. Engkau ni betul-betul sesat. Ya. Jadi ceritanya bahawa orang yang ditumbuk tu sebenarnya tak bersalah. Yang buat perangai ni bangsa dia sendiri. Iaitu Bani Israel ni. Bangsa dia. Yang ditolong bangsa dia, rupanya bangsa dia yang jahat. Itu yang dia jumpa sekali lagi. Esoknya, tengok dia rupanya bergaduh lagi. Minta tolong lagi dengan Musa. Musa tak ingin nak tolong. Baik, sambung lagi. Falamma. Maka manakala. Bahawa Aroda telah berkendak ia. Bahawa ia bertisau, ia mencapai. Bracket, ia memukul. Billazi, dengan yang dia aduun musuh. Lahuma, bagi keduanya. Qala, telah berkata ia, ya Musa, wahai Musa, aturidu, adakah engkau hendak bahawa taktulani, engkau bunuh akan daku, kama sebagaimana qatalta, telah membunuh engkau nafsan akan satu diri, bil amsi semalam. In tiada, turidu, engkau berkendak, illa, melainkan, bahawa takuna, engkau jadi jabbaron, pengganas.
Fil ardi di bumi. Wama dan tiada turidu engkau berkendak antakuna bahawa engkau jadi minal muslihin daripada orang-orang yang buat baik. Daripada orang-orang yang buat baik. Baik, saya masuk mula ya. Falamma an arada an yabtisha billazi wa'adu lahuma. Maka manakala bahawa telah berkendak ia, bahawa ia di sini boleh dikatakan ya, ia memukul, ia mencapai, ia menyerang, ya, itu perkataan yabtisha. Yabtisha, ya, sesuailah, ya. Iza batostum jabirin, ya, batosa yabtisha, ya, yabtishu. Itu salah masuk baiza, ya, iza batostum jabirin, ya. Jadi, ya, daripada perkataan batosha, ini yabtisha, yabtishu asalnya sebadaan. Ya. Maka manakala bahawa telah berkendak ia bahawa ia mencapai ataupun ia memukul billazi, ya, dengan orang yang huwa aduun lahuma, dia musuh bagi keduanya. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Musa ni, bila ya orang tu minta tolong, iaitu daripada kaumnya minta tolong, dia nak tumbuk kaum dia tu. Sebab apa? Kaum dia yang ditolong semalam rupanya dialah yang jahat, bukan orang baik. Jadi Nabi Musa geram nak tumbuk dia. Macam itulah, nak tumbuk dia. Yabtisha tu. Yabtisha, namanya nak tumbuk dia atau nak serang dia. Dia minta tolong, tapi dia yang jahat. Itu Nabi Musa geram tu. Nak minta. Ini kali dia nak tumbuk dia. Apa sempat, ya, orang tu cakap yang nak ditumbuk ni? Ya, Qala telah berkata ia, ya Musa, wahai Musa, anturidu antaktulani, adakah engkau berkendak bahawa engkau nak bunuh akan daku? Kama qatal tanafsan bil amsi, macam mana engkau telah membunuh satu diri, ya, semalam? Dah pecah rahsia. Ya. Nabi Musa tadi nak tumbuk kaumnya ni yang ditolong semalam tu. Ya, belum tumbuk, orang tu dah cakap, Musa, kau nak bunuh aku ke? Macam mana kau bunuh orang semalam tu? Jadi orang mencari-cari siapa yang bunuh, ya, orang tu. Jadi bila keluar daripada mulut orang ni, maka, ya, bangsa Kipti pun tahulah bahawa rupanya yang bunuh tu Musa semalam. Ya. Jadi dia kata apa lagi? Ya, kau orang yang daripada kaumnya ni yang jahat ni, in turidu illa antakuna jabbaron fil ardi. Ya, tiada engkau berkendak melainkan bahawa engkau jadi pengganas di bumi. Atau kita bahasakan, engkau Musa, engkau nak jadi pengganas kat bumi ni, jadi penjahat kat bumi ni ke? Ya, kat negeri ni ke? Macam itulah bahasanya. Wa ma turidu antakuna minal muslihin, dan tiada engkau berkendak bahawa engkau jadi daripada orang yang buat baik. Engkau nak jadi pengganas, bukan nak jadi orang buat baik, kan? Jadi Nabi Musa dituduh macam tu, padahal dia ditolong semalam. Orang tu ditolong semalam. Ya. Ini Nabi Musa geram. Ya. Jadi lepas daripada itu, maka terbongkarlah rahsia yang membunuh bangsa Kipti itu adalah Musa. Ya, orang tengah mencari-cari, tak tahu siapa membunuhnya. Tapi bila orang ni dah pecahkan rahsia, dia terdengar oleh si lawannya tadi, maka si lawannya pun tahulah rahsianya, rupanya Musa yang bunuh. Ya.
Baik, itu sama lagi ayat 20. Wajah dan telah datang ia. Rajulun oleh seorang lelaki. Min daripada Aqsal Madinah, ujung kota. Yas'a, ia tergesa-gesa. Qala, telah berkata ia, Ya Musa, wahai Musa, innal mala'a, sesungguhnya pembesar-pembesar, tak tamiruna, mereka berbincang, bika terhadap engkau, liyak tuluka, untuk mereka bunuh akan engkau. Untuk mereka bunuh akan engkau. Fahruj, maka keluarlah oleh engkau. Inni laka, ini sesungguhnya aku, laka bagi engkau, minan nasihin, daripada orang-orang yang menasihati. Baik, dalam keadaan yang begitu, ya, tak tenteram jiwa Musa, punca kes, ya, pergaduhan tu, dan rupanya hal ini sudah tersebar bahawa Musa yang membunuh bangsa Kipti ini. Ya, kebetulan pula yang dibunuh ni nak tahu adalah pencari kayu api Firaun. Jadi pencari kayu api untuk masak. Ya. Dia pencari kayu api. Jadi Firaun ni sudah kehilangan pencari kayu api ini. Jadi kecoh lah. Mana orang yang diperlukan. Ya. Itu. Ya. Mereka dah tahu siapa yang membunuhnya. Maka mereka dikatakan di sini mereka berunding, ya, untuk membunuh Musa. Baik, kisahnya dalam keadaan yang tidak tentu hal, tidak karuan ini, waja'a rajulun min aqsal Madinah yas'a, dan telah datang ia oleh seorang lelaki. Seorang lelaki ini seorang lelaki yang mukmin, yang beriman dengan Musa, iaitu mereka ni keluarga Firaun. Tapi dia ni, ya, baik dengan Musa dan dia beriman dengan Musa. Dia percaya apa yang dibawa oleh Musa. Jadi dia beriman. Jadi lelaki ini bila dengar berita, ya, pembesar-pembesar ni berunding, dia lari cepat min aqsal madinati yas'a. Daripada ujung kota ia tergesa-gesa. Mana dengan segera dia cari Musa. Dia jumpa pula Musa. Alhamdulillah jumpa Musa. Dia pun kata, qala ya Musa, telah berkata, ya wahai Musa, innal mala'a ta'miru nabika. Wahai Musa, sesungguhnya pembesar-pembesar mereka berbincang atau berunding terhadap engkau, litaktuluka, ya, untuk mereka bunuh akan engkau. Jadi mereka nak tangkap engkau, nak bunuh engkau. Fahruj, maka keluarlah oleh engkau. Mana suruh keluar daripada negeri Mesir ini. Jangan engkau ada kat Mesir ni, bahaya. Inilah kaminan nasihin, sesungguhnya aku bagi engkau daripada orang-orang yang menasihati. Jadi lelaki ini yang baik ini, yang menasihati Musa supaya keluar. Ya. Mereka dah berunding nak tangkap Musa, nak bunuh Musa. Ya. Itu ceritanya. Ayat 21, fakharaja, maka telah keluar ia.
minha daripadanya. Khaifan keadaan takut. Yataroqabu ia mengintai-ngintai. Qala telah berkata ia, Rabbi wahai Tuhanku, najini selamatkanlah oleh engkau akan daku. Minal qaumi daripada kaum. Az-zalimin orang-orang yang zalim. Baik. Wa kharaja minha maka telah keluar ia daripadanya. Maknanya Musa pun mendengarlah nasihat lelaki ini, dia pun ia keluar. Ya, keluar dengan pakaian yang ada. Tak ada bekalan apa. Ya. Sebab dia bukan daripada rumah. Dia di jalanan. Dia dalam keadaan khaifan, keadaan takut. Ya taraqabu. Ia mengintai-ngintai. Antara macam kita lah, pandang sana, pandang sini. Ya, ada orang ngikuri tak, ada orang nampak tak, macam itulah. Ya. Qala telah berkata ia. Dia berdoa. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Wahai Tuhanku, selamatkanlah oleh engkau akan daku daripada kaum orang-orang yang zalim. Mana doa ini? Ya, sebab cerita dalam surah Qasas ni, ya, cerita-cerita yang kita suruh ambil pengajaran ni. Kisah-kisah ini masih cerita Musa, nanti akan datang cerita Nabi-Nabi lain pula. Jadi cerita-cerita ni kita suruh ambil pengajaran. Maknanya, bila kita dikejar oleh musuh, kita minta Allah selamatkan kita, kita doa-doa ni. Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Ini kita kena tandakan. Ya. Kena ambil berat. Sebab Al-Qasas ni, cerita kisah-kisah ni, ya, memang kisah-kisah ibrah, mana pengajaran yang kita suruh ambil daripada jalan cerita itu. Apa kisah Nabi ni, macam mana Nabi ni, macam itulah. Ya. Jadi kita kena ambil pelajaran. Pertama, ya, doa-doa yang dibaca oleh Nabi-Nabi itu. Contohnya bila kita dalam keadaan ketakutan daripada musuh, kita minta Allah selamatkan dengan doa Rabbi najini minal qaumiz zalimin. Kalau kita bersalah, itu ada Nabi lain pula ceritanya macam mana pula. Macam itulah. Jadi ambil pelajaran daripada kisah-kisah ini. Sebab itu saya katakan Al-Qasas ni banyak ibratun ataupun mau'izatun, iaitu pengajaran yang kita wajib ambil daripada cerita itu. Wajib ambil tauladan dia. Baik, sambung lagi ayat yang ke-22. Walamma dan manakala tawajjaha telah menuju ia. Tawajjaha telah menuju ia, telah menghadap ia pun boleh. Tilqa'a Madian. Tilqa'a ke arah Madian. Jadi Mesir, Madian. Jadi Nabi Musa menuju ke Madian. Qala telah berkata ia. Asa mudah-mudahan. Rabbi Tuhanku. An yahdiyani. An bahawa. Yahdiyani ia pimpin akan daku. Sawa as-sabil. Ke jalan yang lurus. Bracket benar.
Ini saya terbalikkan makna. Ya, iaitu sawaa ni maknanya ya lurus ataupun benar. Kemudian sabil tu jalan. Jadi kalau ya benar jalan, lurus jalan, tak sesuai lah kan kalau kita terjemah macam tu. Jadi kita terbalikkan makna tu, kita ambil jalan dulu. Jalan yang lurus atau jalan yang benar. Ya. Baik. Nabi Musa sebenarnya tak ada pengalaman, tak tahu mana arah yang dia nak dituju. Tapi yang dia tuju tu ikut kaki dia lah, ikut. Ya, dah tak tahu, tak ada petunjuk, tak ada petunjuk dia nak lari ke mana. Jadi dia ikut dia lah arah kaki tu. Ya, di perjalanan yang luas, ya, di padang pasir yang luas. Jadi dia tak tahu mana arah nak dituju, dia terus. Rupanya dia menuju ke Madian. Ya. Macam kita kata kita nak pergi Singapura. Ya. Nabi Singapura ni kita tahu mesti melalui Johor. Contohnya macam tu. Johor Singapura macam tu. Jadi ya, kita tahu arah ke situ. Tapi jalan tak tahu sebenarnya. Ya. Samalah dengan cerita Nabi Musa ni. Nabi Musa mana ada pengalaman keluar. Dia tak tahu. Ya, daripada Mesir tu nak keluar ke mana tahu. Tapi Allah tunjukkan dia ke arah Madian. Ya. Qala telah berkata ia. Asa Rabbi an yahdiyani sawa as-sabil. Mudah-mudahan Tuhanku bahawa ia memimpin akan daku ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus. Ya. Jadi Nabi Musa mengharapkan asa ni ya, berupa pengharapan. Ia mengharapkan mudah-mudahan Allah atau mudah-mudahan Tuhanku memimpin aku ke jalan yang lurus. Jadi maknanya kita juga kalau ya sesat jalan, kita tak tahu arah ke mana, dah sesat, pada masa itu bolehlah kita katakan berdoa dengan doa ini. Ya, mudah-mudahan Tuhanku bahawa ia memimpin aku ke jalan yang lurus. Mana kita boleh baca doa ini. Macam tu. Ya. Baik, sambung lagi. Walamma. Dan manakala. Dan manakala. Waroda. Telah sampai ia. Ma'a Madian. Air Madian. Mata air Madian. Ya. Boleh mata air Madian. Wajada. Telah ia dapati. Alaihi atasnya. Ummatan. Satu golongan. Minan nas, daripada manusia. Yaskuna. Mereka memberi minum. Bracket mengambil air. Wa wajada. Dan telah mendapati ia. Min dunihim, daripada selain mereka. Imra'ataini, dua orang perempuan. Tazudani. Ia berdua hampa mendapat air. Ia berdua hampa mendapat air. Panjang ya, ia berdua hampa mendapat air.
Qala telah berkata ia. Ma khadbukuma. Apakah hal engkau berdua? Apakah hal engkau berdua? Qalata telah berkata ia berdua. La naski tidak dapat kami mendapat air. Tidak dapat kami mendapat air. Hatta sehingga yusdiru ia bersurai. Ari'a'u oleh pengembala-pengembala. Wa abuna dan bapa kami. Syekhun seorang tua. Kabir yang lanjut usia. Ayat 24. Fasako. Lalu telah ia ambil air. Lalu telah ia ambil air lahuma untuk keduanya. Summa kemudian tawalla telah berpaling ia. Ila zilli kepada naungan. Faqala maka telah berkata ia. Rabbi wahai Tuhanku. Ini sesungguhnya aku. 5 bagi apa yang anzalta telah engkau turunkan. Ilayya kepadaku. Min khairin dari kebaikan. Fakirun amat berharap. Baik, saya masuk mula ya. Walamma waroda ma'a Madian. Dan manakala telah sampai ia ke mata air Madian. Maknanya dia sampai ke negeri Madian. Ya. Di situ ya orang-orang berkumpul. Wajada alaihi ummatan minan nas. Telah ia dapati atasnya satu golongan daripada manusia. Yaskuna. Mereka memberi minum atau mengambil air. Wajada min dunihim. Dan telah ia dapati daripada selain mereka imra'ataini, 2 orang perempuan. Tazudani. Ia berdua putus harap tadilah. Mana
dia berdua sudah merajuk bahasa kita. Ni, bahasa kita ni macam kita kata dah merajuk dah. Itu dikatakan ia berdua hampa mendapat air. Bahasa kita juga disebut merajuk. Jadi keduanya dah merajuk. Hampa mendapat air. Jadi Nabi Musa daripada jauh perhatikan. Ya, yang nak mengambil air ni kat perigi tu punyalah panjang beratur. Panjang. Masing-masing penternak ya, nak memberikan minuman gembalaan mereka atau binatang mereka. Jadi diperhatikan perempuan ni, yang lain lelaki, jadi perempuan ni beralih lah. Maknanya tunggu ya. Dipandang oleh Musa sampai bila lah orang ni nak dapatkan air. Kalau nak ikutkan giliran punyalah panjang ke belakang sana. Ya, mungkin sampai malam pun belum dapat air. Jadi Nabi Musa dengan rela hati dia pun dekati. Lalu dia kata, qala ma khatbukuma. Telah berkata Musa, apakah hal engkau berdua? Ya. Qala telah berkata ia berdua, la naski, tidak dapat kami mengambil air hatta yusdiron ria sehingga ia beredar oleh pengembala-pengembala. Maknanya macam inilah katanya, kami tak akan dapat air selagi pengembala yang lain ni belum selesai. Jadi orang lelaki tak bagi can langsung dengan dua orang perempuan ni, tak bagi can langsung. Jadi mereka berterusan mengambil air tanpa menghiraukan kedua orang wanita ini. Dan dikatakan lagi, kami macam itulah katanya, kami tak akan dapat air sehingga pengembala ini bersurai. Wa abuna syaikhun kabir. Dan bapa kami seorang yang tua, yang sudah lanjut usia. Maknanya dah tak berdaya lagi bapa dia. Dia ada anak, dua orang perempuan. Dua orang perempuan inilah yang nak mengambil air untuk rumahnya. Ini dia mengadu macam itulah. Fasakoh, maka telah mengambil air ia lahuma untuk keduanya. Suma tawalla, kemudian telah berpaling ia ila zilli, kepada naungan. Jadi bayangkan Nabi Musa takkan dia nak potong trip. Kalau dia potong trip kena sepak, kena terajang. Orang beratur. Jadi orang beratur tak kena Nabi Musa nak potong trip habis lah. Dia kena terajang. Jadi Nabi Musa buat apa? Dalam perigi itu, dalam keliling perigi ni, ada satu batu besar yang orang tak boleh nak ambil lorong tu sebab ada batu besar tu. Lalu Nabi Musa punya kuat ditolakkan batu besar tu, lalu dia pun dapat menghampiri perigi tu dan dia cedokkan untuk perempuan ini. Lepas tu dia pun beredar ke satu tempat teduh panas. Tempat tu panas. Jadi orang tak marah lah Nabi Musa sebab Nabi Musa alihkan batu tu. Alihkan batu besar tu, dia alihkan dan dia dapat mengambil air itu. Itu mana orang tak marah. Lepas tu dia pun dah ambilkan air itu, dia pun pergi bernaung. Faqala, maka telah berkata dia pun berdoa. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Wahai Tuhanku, sesungguhnya aku bagi apa yang kau telah turunkan kepadaku daripada kebaikan fakir. Amat mengharap. Sangat mengharap. Jadi, kalau kita bahasakan di sini, dia punya kedudukan. Fakir ni, mengikut nahu. Lepas ini, Rabbi inni fakirun. Dia punya kedudukan. Rabbi inni fakirun. Cuba kita terjemahkan. Sesungguhnya, wahai Tuhanku, sesungguhnya aku amat mengharap bagi apa yang telah engkau turunkan kepadaku daripada kebaikan. Jadi Nabi Musa nak mengharapkan kebaikan. Sangat mengharapkan kebaikan daripada apa yang Allah turunkan kepadanya. Jadi Nabi Musa mengharapkan sesuatu, kebaikan daripada Allah. Sebab dia ni pendatang. Pendatang di negara orang. Jadi dia tak boleh nak buat sewenang-wenangnya.
Ya, itu dikatakan kalaulah dia potong trip memang kena terajang lah. Ya, orang beratur panjang, ia tiba-tiba potong trip. Itu diceritakan Nabi Musa punya kuat, ya, dialihkan batu besar yang dekat dengan perigi itu. Itu kelebihannya. Ya. Nah, apa selanjutnya ceritanya? Ya, kita sambung akan datang. Dan kita sambung pelajaran yang kedua, iaitu pelajaran sorof. Ini kita buat saya makan. Sampai situ dulu Al-Quran. Ya. InsyaAllah kita sambung lagi. Baik, sampai bilangan berapa ya? Kita punya pelajaran sorof kita. 23. 20. Apa? 43. 43. Oke, 43 bab yang kita nak belajar ialah tasrifun nakis. Ya. Iaitu bab berkaitan dengan wazan tafa'ala ya tafa'alu, tarobba ya tarobba, tarobbian. Ya. Dan maknanya terdidik, ya, daripada kata robba, robbi, ya, robba, ya, tarbiyah, tarbiyah contohnya. Ya, itu semua daripada perkataan, ya, pendidik, terdidik, ya. Okey, sekarang ni ada 7 latihan yang perlu kita buat, iaitu 1 tasamma, mengambil nama. Tamrin 1 tasamma, mengambil nama. Cuba buat madi. Tasamma, mudhari. Tasamma. Ya, tasamma, masdar dia. Tasammian. Amar. Tasamma. Tasamma, nahi. La tatasamma. La tatasamma, isim fa'il. Mutasammin. Mutasammin, isim maf'ul. Mutasamman. Mutasamman. Ya, makan zaman. Mutasamman. Mutasamman. Madi majhul. Sumya. Summiya. Mudhari majhul. Tasamma. Tasamma. Yutasamma. Okey. Yutasamma. Baik. Nombor 2, perkataan berpakaian, takasa, berpakaian, ya. Kita ikut rangkap. Rangkap pertama sebut madi mudhari masdar. Madi mudhari masdar. Takasa. Ya takasa. Takasian. Ya, takasa ya takasa, takasian. Amar nahi. Takasa. La takasa. Takasa la takasa. Isim fa'il, isim maf'ul. Mutakasin. Mutakasan. Mutakasin, mutakasan. Makan zaman. Mutakasan. Mutakasan. Ya, madi majhul, mudhari majhul. Usia. Yutakasa. Ya, tubusia yutakasa. Nombor 3, dia tak berpakaian. Nanti tak tahu pula tak berpakaian atau berpakaiannya. Ya? Nombor 3 tak berpakaian. Ta'arro. Jadi buat madi mudhari masdar. Ta'arro. Ya ta'arro. Ta'arro ya ta'arro. Ta'arriyan. Okey. Amar nahi. Ta'arro. La ta'arro. Ta'arro la ta'arro. Isim fa'il, isim maf'ul. Muta'arrin. 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 Makan zaman. Muta'arron. Ya, mau muta'arron. Madi majhul, mudhari majhul. Ya, tu'urya yuta'arro. Okey, nombor 4, ya, bermakna nyata. Ya, nyata tajalla. Okey, madi mudhari masdar.
Tajalla. Ya tajalla. Tajallian. Tajalla ya tajalla tajallian. Oke, amar nahi. Tajalla. Dan tajalla. Ya, tajalla la tatajalla. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutajallin. Mutajallan. Oke. Mutajallin, mutajallan, mutajallan, mutajallan. Madi majhul, mudhari majhul. Tajalliya. Mutajalla. Ya, tujulia yutajalla. Oke. Mutajalla. Oke, nombor 5 makna naik. Tarokko. Buat madi mudhari masdar. Tarokko. Ya tarokko. Tarokian. Tarokko ya tarokko tarokian. Oke, amar nahi. Tarokko. Ya Tarokko la tatarokko. tatarokko. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutarokin. Mutarokan. Mutarokan. Oke, madi majhul, mudhari majhul. Turukiya. Mutarokko. Ya, turukia yutarokko. Oke. Mutarokko. Nombor 6, ya, makna tinggal. Tabakko. Coba buat madi mudhari masdar. Tahamma. Ya tahamma. Tahamian. Bawah. Tabakko. Tabakko. Ya Tabakko ya tabakko tabakian. Tabakian. Oke, amar Tabakian. nahi. Tabakko. Ya tabakko. Ya, isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutabakin, mutabakon, mutabakon, mutabakon. Madi majhul, mudhari majhul. Ya, tubukia yutabakko. Oke. Nombor 7, berkumpul. Tahamma. Buat madi mudhari masdar. Tahamma. Ya tahamma. Ya tahamian. Tahamma ya tahamma tahamian. Amar nahi. Tahamma. La tahamma. Tahamma la tatahamma. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutahammin. Mutahamman. Mutahamman. Mutahammin, mutahamman, mutahamman, mutahamman. Madi majhul, mudhari majhul. Tuhumi. Mutahamma. Ya yutahamma. Yang akhir menentang. Tahadda. Madi mudhari masdar. Tahadda ya tahadda tahaddian. Amar nahi. Tahadda la tatahadda. Isim fa'il, isim maf'ul makan zaman. Mutahaddin, mutahaddan, mutahaddan, mutahaddan. Madi majhul, mudhari majhul. Uhudiyah. Tahaddu. Oke. Minta satu makna untuk ikut wazan menentang. Yang akhir sekali makna menentang. Kalau madi apa? Telah menentang. Ya. Kalau mudhari Ia menentang. dia menentang. Kalau masdar penentangan. Kalau amar Tentanglah oleh engkau. tentanglah oleh engkau. Kalau nahi Janganlah engkau tentang. jangan engkau tentang. Isim fa'il Yang